Halo Malaysia, salam sejahtera. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Tidak lama lagi PRU 15. Ada yang mengangkat bendera PH, ada yang mengangkat bendera Barisan Nasional, ada yang mengangkat bendera parti lain. Banyak yang menyokong semua parti ini. Ada yang kata, jika Pakatan Harapan menang, menanglah Pakatan Harapan. Jika menang UMNO, menanglah UMNO. Dan seterusnya, parti-parti yang lain. Jika Barisan Nasional menang, menanglah Barisan Nasional. Jika PKR menang, menanglah PKR. Dan semua ini banyak bendera-bendera parti-parti lain yang disebut. Ada yang kata PH lah yang paling sesuai memimpin negara pada masa akan datang. Ada yang kata UMNO masih relevan untuk memimpin negara jika pemimpin-pemimpinnya klaster mahkamah ditapis. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu PRU 15 tidak lama lagi akan diadakan. Sudah pasti banyak yang akan ditukar. Seperti pengumuman daripada Zaid Hamidi, 70% akan ditukar, calon parlimen akan ditukar. Hari ini kita mendengar daripada parti PKR pula. Terdapat satu berita yang tergempar untuk rakyat Malaysia hari ini. PKR gugur 8 penyandang MP, pindahkan 3 yang lain. Berita daripada Malaysia kini, PKR menggugurkan 8 penyandang ahli parlimen daripada senarai calonnya di Semenanjung Malaysia dan menukarkan kerusi 3 lagi penyandang ke kawasan lain. 8 penyandang berkenaan ialah Natra Ismail, Sekijang, Jun Leo, Hulu Selangor, Maria Chin Abdullah, Petaling Jaya, Maria Chin Abdullah, Sivarasa Rasya, Sungai Buloh, Tan Yi Keu, Wangsa Maju, Li Bunci, Gopeng, Chan Mingkai, Alor Setar, dan Johari Abdul, Sungai Petani. Difahamkan, Tan dan Li masing-masing berusia 69 dan 63 tahun. Telah pun memaklumkan hasrat mereka untuk bersara selepas penggal mereka berakhir. 4 daripada mereka pula yang digugurkan ialah Liu, Chan, Sivarasa, dan Johari kerana gagal merebut jawatan dalam kepimpinan parti ketika pemilihan yang diadakan awal tahun. Johari dan Liu juga tidak memenangi jawatan Ketua Cabang PKR Sungai Petani dan Hulu Selangor. Di Sungai Petani, PKR akan meletakkan anak Johari yang merupakan Ketua Pemuda PKR EMK Negeri sebagai calon. Sivarasa pula sebelum ini mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Cabang PKR Sungai Buloh. Bagaimanapun, R. Ramanan, Naib Ketua Cabang, dipilih sebagai calon parti di Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan, sejak 2008 PKR telah meletakkan Chan sebagai calon di 3 negeri Perak, Perlis dan Kedah. Pada 22 Oktober pula, Chan secara terbuka telah mendedahkan parti itu tidak akan meletakkannya sebagai calon dan akur dengan keputusan itu. Sementara itu, 3 penyandang ahli parlimen PKR akan mencoba nasib di kawasan baru. Mereka ialah Presiden PKR sendiri, Anwar Ibrahim dari Port Dickson ke Tambun, Dr. Wan Aziza Wan Ismail dari Pandan ke Bandar Tun Razak, Samsul Iskandar MD Yakin dari Hang Tua Jaya ke Bagan Dato. Ke Bagan Dato, kita tahu situ adalah selama beberapa penggal ini Ahmad Zaid Hamidi telah menduduki kerusi di Parlimen Bagan Dato. Dan kali ini beliau akan bersaing dan sudah pasti saingan yang hebat, saingan yang sengit daripada PKR, daripada Pakatan Harapan, yaitu Samsul Iskandar Muhammad Akin dari Hang Tua Jaya yang mencoba nasib ke Bagan Dato. Menurut pengetahuan Anda, Samsul Iskandar ini adalah gelarannya adalah Giant Killer kalau saya tak silap. Jadi sudah pasti impact itu, gelaran yang dibawa itu akan memberi keyakinan kepada beliau dan juga penyokong. Adakah inilah pengakhiran Zaid Hamidi setelah
PKR telah mengumumkan bahwa Samsul Iskandar akan mencoba nasib di Bagan Dato. Nah, semua itu kita akan tahu selepas PRU 15. PKR telah mengumumkan senarai 72 calon parlimen di Semenanjung Malaysia semalam. Senarai itu belum muktamad karena calon di Parlimen Sungai Siput, Sembrong dan Tapah masih dalam pertimbangan. Parti itu akan mengumumkan calonnya di Sabah dan Sarawak pada 31 Oktober dan 1 November. Sehubungan itu, senarai muktamad penyandang yang telah digugurkan atau dikekalkan tidak dapat dipastikan ketika ini. Nah, tuan-tuan dan puan, inilah dia pergerakan ataupun inilah dia serangan pertama PKR untuk politik, untuk PRU 15. Jadi ini adalah mungkin gerakan pertama PKR di mana calon-calon ada yang digugurkan, ada yang calon baru, dan juga ada yang dipindahkan. Contohnya Samsul Iskandar dan juga Presiden PKR sendiri. Presiden PKR yaitu beliau sebelum ini Anwar Ibrahim adalah ahli Parlimen Port Dickson, dan pada ketika ini beliau akan mencoba nasib ataupun pindah ke Tambun pula. Jadi tuan-tuan dan puan, kita pasti akan melihat persaingan yang sangat hebat pada PRU 15 ini. Sudah pasti kita akan melihat. Apatah lagi Anwar ini dikatakan bakal menang PRU 15 dan bakal menjadi Perdana Menteri. Adakah Anda setuju Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Ada yang kata Anwar patut jadi Perdana Menteri sebab beliau bekas Menteri Keuangan dan pernah diiktiraf oleh Bank Negara. Pernah diiktiraf oleh Bank Dunia dan pernah mendapat beberapa gelaran dan beberapa kejayaan sepanjang beliau berkhidmat. Bahkan yang paling saya ingat, beliau pernah melangsaikan hutang negara hanya dalam setahun sebanyak RM 10 bilion. Tuan-tuan dan puan, kita dapat melihat Anwar Ibrahim mempunyai niat ataupun mempunyai satu kriteria untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi mungkin tidak semua rakyat Malaysia meminati Anwar Ibrahim. Mungkin tidak semua menyokong PH. Sebab kita tahu masing-masing ada calon yang mereka sokong. Mungkin masih ada yang ingin Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Mungkin ada yang ingin Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sebab Muhyiddin kata jika PN menjadi Perdana Menteri, jika PN menjadi kerajaan, beliau akan menambah baik budget 2023. Sebelum ini, budget 2023 ini yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul sudah pun ditambah baik daripada budget 2022. Simple saja kita lihat BKM 2022 ditambah baik di dalam budget 2023, yaitu jumlahnya ditambah, yaitu pada BKM 2023. Begitu juga BMT yang juga ditambah dari RM 600 ditambah sehingga RM 800 pada tahun hadapan ataupun dalam budget 2023. Jadi sekarang Perikatan Nasional pula, Muhyiddin sendiri pengurus CPN berkata, mengeluarkan kenyataan, jika Perikatan Nasional menang manifesto mereka akan tambah baik budget 2023 ini. Nah, bermakna lagi banyaklah bantuan tambahan ini. Nah, kita sudah tahu bahwa semasa era pandemi COVID-19, era Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, beliau sangat setakat ini saya boleh lihat beliau menjalankan tugas dengan baik. Banyak bantuan yang diberikan sehingga pengeluaran KWSP pun terpaksa dikeluarkan duit KWSP. Tapi teman-teman dan puan, kita dapat melihat ramai penerimaan, ramai yang terima Muhyiddin, ramai juga yang mungkin mau Anwar, bahkan mungkin ada juga yang kata Ismail Sabri masih layak untuk memimpin negara. Itu pun jika Barisan Nasional menang. Apapun tonton dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak politik di Malaysia. Dan kita sama-sama berdoa supaya PRU 15 semuanya dipermudahkan cuaca dan pengundi dan parti semua serta calon. Terima kasih Malaysia, teruskan bersama di dalam channel ini. Terima kasih Malaysia.